تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dirahmati Allah Al-Fadhil Ustaz Kamil, Imam Masjid, barisan ahli jawatan kuasa, imam bertugas salat tarawih, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita untuk berada pada 10 yang kedua daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Antara yang saya nak sebutkan pada malam ni daripada kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawasanya la yanbaghi an taqtasira ala sawmi Ramadan. Ini adalah satu pesanan yang kita semua kena jadikan sebagai satu pegangan yang mantap untuk kita terus melazimi ibadah. Kerana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata kita bila duduk di dalam bulan Ramadan ini, jangan berpada dengan puasa di dalam bulan Ramadan semata-mata. Sebab banyak lagi tawaran yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Di dalam ayat ini kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kata la yanbaghi an taqtasira ala shaumi Ramadan. Bila masuk dalam bulan Ramadan, jangan pada dengan bulan Ramadan itu puasa wajib tu semata. Kira keluar daripada madrasah Ramadan ini, istilah puasa sunat pada diri dia tidak ada. Marilah macam-macam ganjaran yang disediakan oleh Allah, seperti mana dalam puasa Arafah, seperti mana puasa awal 10 Zulhijjah yang awal, daripada 1 sampai ke 10 Zulhijjah itu. Daripada 10 yang awal itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada kita ganjaran yang paling besar. Tetapi ada orang dia dapat pun ganjaran ni, dia tak pernah rebut sama sekali. Yang dia tahu hidup dia cuma puasa Ramadan Al-Mubarak. Yang ni tak mau. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata jangan duk berpada dengan puasa Ramadan ni saja. Sebut kata puasa yang ada dalam hidup dia cuma puasa Ramadan.
Sebab itu dalam puasa Ramadan ini, dia ibadah itu disebutkan sebagai ibadah yang bersifat mudayyak. Ni kita dok buat ibadah puasa Ramadan ni, dia bukan muwassak, dia bersifat mudayyak. Mudayyak ni maksud dia sempit. Dia terhad, dia tak boleh kita nak pi dalam pada kefarduan Ramadan nak pi jolok masuk puasa nazar, tak boleh. Sebab itu kalau saya tengok tuan-tuan ada mengaji kuliah Qawaidul Fiqh di masjid ni kan, dalam Qawaid Fiqh ada satu kaedah disebutkan kana masyghulun la yushghal, ataupun disebutkan juga sebagai al-masyghul la yushghal. La yushghal bermakna satu orang yang bila mana dia dah sibuk, kita tak boleh sibukkan dia dengan ibadah, dengan kerja buat yang lain. Macam mana kita dalam puasa Ramadan ini tak boleh nak pi selit dalam celah tu puasa kafarah ke, tak boleh nak pi selit dalam tu puasa Ramadan, puasa nazar ke, tak boleh. Bermula daripada terbit fajar hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail, kata Allah. Dalam waktu itu, dalam julat masa itu, tak boleh nak pi sibukkan diri kita dengan perkara yang lain. Macam kita bekerja kan, kita bekerja daripada 8 pagi 5 petang, itu waktu dia mudayyak, sempit. Kita tak boleh nak pi buat kerja lain. Dulu ni kalau tuan-tuan ingat doktor-doktor kan, mereka ada buat lokum waktu rehat. Waktu yang sepatutnya mereka guna untuk rehat, mereka guna pi buat lokum. Maka pada waktu tu keluarlah satu arahan daripada kementerian supaya kalau mereka nak buat lokum lepas waktu bekerja, maksudnya selepas jam 5. Macam tu juga dengan satu orang yang kalau kata dia ni duk jadi dispatch untuk pejabat, ataupun dia sebagai marketing untuk mana-mana syarikat, dia disediakan van, sediakan apa, dalam pada dia jual barang syarikat, dia pergi selit sama barang dia, kuah kacang padang serai contoh dia. Waktu tu dia tak boleh selit kerana 8.5 tu dia panggil mudayyak, yang sempit. Dia tak sama macam mana kalau orang ambil upah tempah baju ke. Anak-anak kita mengaji di universiti, dia ada assignment yang dia kena siapkan. Yang tu dia panggil muwassak. Diberi tempoh 2 minggu. Dia nak buat hari tu boleh, nak buat esok boleh, nak buat lusa boleh, ikut suka dia. Tapi bila sampai esok nak kena submit, yang tu dia panggil sebagai mudayyak. Dia tak boleh buat kerja lain, melainkan dia kena siapkan yang tu juga. Maka di dalam ibadah ini, Ramadan itu Allah Ta'ala jadikan sebagai satu ujian kepada kita. Sebab itu kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata jangan pernah berpada dalam hidup ni kalau sebut puasa duk nampak Ramadan semata. Tak. Kita mesti kena latih diri kita dengan melazimi juga puasa sunat. Bila kita sebut kata puasa sunat ini tu yang bila masuk 15 Sya'ban tu, pakat-pakat nanti duk tanya tu, siapa yang boleh puasa? Kalau dia tak pernah duk puasa sebelum ni, boleh tak nak ambil pada 26 contoh dia. 26 Sya'ban baru saja nak kata puasa. Sebelum ni tak gaduh nak puasa pun. Kira kalau dia nak puasa juga boleh, tapi dia kena ambil pada 15 tu. Tapi bagi orang yang lazim dengan puasa sunat, tak jadi masalah pada diri dia. Dia lazim dengan puasa sunat, sebagai misal dia ni lazim dengan Isnin dan Khamis. 15 Sya'ban hari Isnin, 16, 17 dia tak puasa, 18 hari Khamis dia puasa, boleh. Sebab itu bila mana kita diberikan ganjaran oleh Allah melalui puasa-puasa sunat, ini antara perkara yang juga kita mesti berikan perhatian.
Tetapi bila kita duduk dalam madrasah Ramadan ini, Allah latih kita siap-siap dah. Sebulan ni kita jadi orang yang sangat patuh dengan arahan Allah, iaitu waktu dia. Tu yang bila 2 ke 3 hari sudah jadi isu masjid di Selangor. Buka puasa awal waktu. Masjid itulah saya duk mengajak baru ni. Saya baru sudah pi ya masjid tu. Saya baru habis kuliah subuh Sabtu lepas lah, kan kita baru mula puasa tu. Saya pi Sabtu tu. Duk cerita dah bab ni. Nak jadi juga kan. Maka bila jadi macam tu, keluar arahan daripada Jabatan Mufti ni nak bagi tahu, kata kita tak boleh duk buat main-main dalam bulan Ramadan ni. Sebab tu saya nasihat, di rumah tolong adakan satu takwim pihak masjid, pondok edar ataupun Jabatan Mufti punya. Tengok yang tu. Dan tengok jam kita sendiri. Jam tu tuan-tuan set bagi betul dah. Jangan harap kepada muazzin saja. Sebab kadang-kadang ada orang dia memang dia ni jenis satu orang yang lagi orang tak bang, lagi tu lah dia duduk sumbat. Ni jenis waktu sok ni. Nak salahkan muazzin pun tak boleh. Muazzin mai awal dah. Dia buka switch semua menyala elok. Tapi tak bunyi. Pasal apa? Tarik wayar ni, tengok-tengok tikus dia gigit. Putih 2 wayar. Salah muazzin ke yang tu? Tak. Teraduk kikis wayar nak sambung balik apa semua, lewat 10 minit. Maka lewat 10 minit itulah baru muazzin bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Hak sintak duk makan ni baru berhenti. Dia bubuh cukup-cukup, dia kata dengar bila bang baru dia berhenti. Ni cukup masalah. Tu puasa dia lagu mana pada hari tu? Tidak ada puasa bagi dia pada hari tu. Sama juga macam mana isu muazzin azan awal ni pun. Ataupun kita buka puasa awal. Saya tengok netizen, bukan tuan-tuan, tak tahu bila Jabatan Mufti Negeri, Mufti berpandangan dalam portal tu, saya duk tengok juga. Mufti Negeri Selangor kata wajib kena qada. Jabatan netizen negara, tuan-tuan jangan duk buat main-main. Dia nanti ulah kalah Tok Mufti. Dia nanti kata, pasal apa yang kita nak kena qada pula? Yang salah Bilal. Dia yang azan awal. Nikih tak mau qada lah ni. Bilal salah bila dia azan awal dan dia pun dah mengaku. Kita salah gagah duk pergi buka puasa buat apa? Awal-awal. Duk gantung kat Tok Bilal sangat. Sebab tu bila jadi macam tu jumhur kata wajib kena qada. Dia dalam masalah ni kalau kata salah, tuan-tuan salah, tak ada maaf bagi tuan-tuan. Kalau kita salah tak ada maaf pada diri kita, tapi kalau kata lupa tak apa. Lupa tuan-tuan bubuh nasi 4 pelah ke 4 jarah pun tak apa. Balik pergi rumah isteri kita caterer kan. Dia buh dan nasi 4 pelah nak pergi ke masjid nak buka puasa. Kita balik-balik lapak, tak teringat kata puasa. Bubuh sampai lincin 4 pelah. Isteri dia balik kuliah Muslimat pukul 6. Ni siapa makan sampai lincin aku ni? Dia kata akulah makan. Dia tak tahu, dia lupa. Dia tu kata lah, makan buat apa ni bulan Ramadan? Allah, dia kata. Aku tahu aku puasa balik. Boleh ke tak? Boleh, tapi tak pernah jadilah. Sampai 1/4 pelah boleh habis ni. Kan? Tapi kalau lupa tak apa. Salah tak boleh. Salah tu dia kira pada diri kita sendiri, kelalaian diri kita sendiri. Sebab itu kuliah asak tadi pun saya dah ulas dah di Masjid Taqwa Bertamindah ni. Kalau macam negeri Pulau Pinang okey, pasal dia waktu berbuka puasa dia satu waktu je. Tuan-tuan tengok dalam TV kan dia duk tulis tu seluruh negeri Pulau Pinang, tak kalut sangat.
Negeri yang kalut ni negeri luah, macam Kedah, Perak, hak ni cukup masalah. Sebab 2015 kalau tak silap, ada orang Sungai Petani, daerah Kuala Muda, dia pergi buka puasa di rumah mak dia di Malau. Bukan Malau Kulim ni, Malau Jitera. Malau ni dia duduk tak silap saya dalam daerah Kubang Pasu. Beza 2 minit dengan daerah Kuala Muda. Dia buka puasa di rumah mak dia, pakai waktu Kuala Muda. Dia duduk di mana? Jitera. Puasa dia batal, wajib qada. Walaupun awal 2 minit. Terutama jenis geng hak seronok nak makan ni. Kira pukul 7.30 buka puasa, 7 pegang kurma dah. Tak buat apa, duk kelebek kurma tu lah. Hak jenis ni masalah. Dia dengar ngak. Yang ni yang selalunya. Sebab itu bila kita duduk dalam Ramadan ni, kalau dalam Pulau Pinang ni dia tak berapa kalut sangat pasal dia satu waktu je. Tuan-tuan buka radio Kedah. Tuan-tuan nak buka puasa di Gunung Jerai, tuan-tuan pakai radio Kedah macam orang Pulau Pinang. Buka puasa di Bukit Bendera pakai radio Pulau Pinang. Radio Pulau Pinang dia ukur tanah rendah. Puncak Bukit Bendera kena tambah lagi 3 minit. Pasal mereka duduk di tanah tinggi. So maghrib mereka dengan kita siapa dulu? Kita hak tanah rendah lah dulu. Baru mereka. Tak. Dia tak ambil tahu hak tu semua ni, jenis tak mengaji ni. Bila radio bang saja, katalah hari cuti, kawan pergi ragas naik Bukit Bendera. Dia ragas naik Bukit Bendera, bila dia ragas pukul 5, 7 petang sampai, 7 malam sampai. Dengan harapan nak turun pakai kereta api. Kereta api kata, minta maaf, driver kami nak buka puasa. Dia kena buka puasa di atas. Buh nasi, Mutiara FM duduk sebelah handphone dia. Radio tu bang, dia pun bismillah makan. Dekat nak habis suku pinggan, baru dia dengar muazzin Masjid Bukit Bendera, baru duk perbetul mikrofon. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia sumpah pula Tok Bilal tu tengah dolori. Dia kata tu dia punya makan, mau duk tunggu rentua ni, pakai alamat dia. Aku nanti terkerin gitu lah. Padahal muazzin tu betul, hak gelong tu dia. Dia kena boleh beza kawasan tanah tinggi. Semua tu memainkan peranan belakang. Sebab itu Ramadan ini dia menjadi titik tolak untuk mendidik kita. Sebab itu di dalam waktu yang mudayyak, yang sempit ini, kita tak boleh nak sibukkan diri kita dengan hal yang lain. Cuma nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini wajar kita jadikan sebagai satu panduan. Dia kata la yanbaghi an taqtasira ala saumi Ramadan. Jangan berpada, jangan cukup dalam hidup ni semata-mata dengan puasa Ramadan saja, jangan. Fatatrukat tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyati fil faradis. Kata Al-Imam Ghazali lagi, dia kata jangan kamu tinggalkan segala bentuk perniagaan ni, tawaran-tawaran yang hebat daripada sudut ibadah yang nawafil, ibadah nafilah ni benda sunat. Kamu tinggalkan yang sunat-sunat ni semua, duk kira tumpu hak yang wajib. Wajib tu mau tak mau memang kena buat dah. Tetapi jangan pernah kamu tinggalkan diri kamu tadi. Jangan kamu pernah sibuk semata-mata untuk puasa wajib, sedangkan yang sunat itu kamu tinggal. Kerana dia kata bahawasanya dan mengusahai akan beberapa darjat yang tinggi di dalam syurga yang bernama Al-Firdaus. Ini Al-Imam Ghazali suruh. Dia kata mudah-mudahan dengan bila kita melazimi puasa-puasa sunat itu, maka dia akan meletakkan kita pada syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia jangan duk kira pulun dalam bulan Ramadan ni saja. Lepas daripada Ramadan ni ada puasa yang disebutkan sebagai puasa dalam bulan Syawal. Hak tu pun ujian kepada orang yang beriman. Sama ada dia nak buat ataupun dia tak buat. Ada setengah dia duk kira benda tu benda sunat saja.
Kemudian disebutkan bahawasanya fatatahassara idza nazarta ila manazil as-saimin. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, nescaya menyesal engkau ketika melihat kepada darjat tempat kediaman orang yang puasa sunat itu. Kaman tanzuru ilal kawkabid durri wa hum fi a'la illiyin, yaitu seperti engkau melihat kepada bintang yang bercahaya pada setinggi-tinggi tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai khulasah pada malam ni yang saya nak sebutkan kepada kita semua, kita berlumba untuk melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini adalah sebagai satu lambang ketaatan kepada Allah. Itu adalah satu kerja dan tugas yang cukup baik dan memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga disuruh, diasuh, perlu asuh diri kita ni, kata Al-Imam Ghazali, untuk tidak berpada dengan puasa Ramadan ni saja. Umur kita makin meningkat, maka kita kena tambahkan dengan puasa-puasa sunat. Jangan kita hanya melihat ianya sekadar puasa sunat. Sedangkan yang sunat itulah yang kadang-kadangnya akan meletakkan kita tempat yang berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di dalam syurga akan ada golongan yang berada pada nikmat yang cukup tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kita tanya kenapa dia boleh dapat nikmat yang semacam itu? Kerana diri dia telah melazimi puasa sunat. Diri dia telah melazimi amal-amal sunat yang lain. Maka daripada itu selalu saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam nak melaksanakan amal ini kita memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa tiap-tiap kali ni, terutama dalam bulan Ramadan ni, waktu yang sangat mustajab doa. Mintalah selalu kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya Allah memberikan bantuan untuk kita sentiasa ingat kepada dia. Bila mana Allah berikan bantuan, tidak akan susah untuk kita melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kata-kata Al-Imam Al-Ghazali ini memberikan sedikit manfaat kepada kita, insya-Allah. Sekian, saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dalam tazkirah pada malam ni. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap atas kelemahan diri saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengumuman untuk tuan-tuan, esok 23 hari bulan April 2021 pukul 10 hingga